Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini 2 Februari 22 yang cukup cantik bertemu dengan saya Fetri Yahya dan saya Ali Iskandar. Hari ini juga bersamaan 22 juga Jamadil akhir 1442 Hijrah. Tak kiralah apa nombor sekalipun, harapnya hari anda hari ini menceriakan dan tak kira anda berada di rumah ataupun bekerja di rumah ataupun berada di mana-mana tempat untuk menjalankan tugas harian anda. Kita harapkan ceria-ceria dan baik-baik saja mudah-mudahan. Ya, dan hari ini pastinya ramai yang berteka-teki sama ada negeri yang dikenakan perintah Kawalan Pergerakan PKP adakah akan dilanjutkan ataupun ada terma yang lain ataupun bagaimana kehidupan kita sebab melihat kepada Januari 2021 ini bagaikan pejam selit dah pun habis Januari. Ya, kalau siapa yang ketinggalan tidak ada produktiviti, maksudnya kita memang masa itu kan tinggal kita dengan begitu pantas sekali. Jadi masa kita merancang dengan sebaik mungkin walaupun kita faham ada yang telah pun kerugian kerana ada mungkin majlis yang tertangguh, ada perniagaan yang terjejas, tapi itulah dia norma yang perlu kita sesuaikan. Bukan hanya melibatkan tentang aspek kewangan tapi juga tentang aspek mental dan juga secara keseluruhannya lah macam-macam yang berlaku dalam kehidupan. Ya, kita bercakap tentang kawan-kawan kita yang terbabit dalam sektor penganjuran majlis kan, yang sangat-sangat terkesan, yang masih lagi menantikan bila dapat memulakan ataupun menyambung bisnes masing-masing. Dan ini antara perkara yang membuka ruang dan juga peluang baru untuk mereka menceburi bidang lain. Pada masa yang sama tidak tahu sama ada akan kembali kepada bidang berkenaan ataupun tidak. Kita harapkan yang terbaik. Dan bila mana ini berlaku juga impian terpaksa dirombak contohnya pelajar tahun akhir sebuah jurusan. Jadi industri yang ada tu hampir tidak wujud. Ya, betul. Bisa kata tentang pelancongan di mana nak praktikal hotel makin banyak yang ditutup contohnya. Jadi terpaksa mengubah haluan, terpaksa mencari alternatif, tapi masa yang sama terpaksa juga melengkapkan pengajian mereka. Di samping anak-anak yang mungkin ibu bapa risau, macam-macam isu lah sekarang ni. Kita berikan pelbagai alternatif di Didik TV semuanya ada ruang asalkan ilmu itu tetap mengalir daripada sumber yang berbeza. Ya, saya sentiasa percaya manusia adalah makhluk yang berupaya untuk menghadapi apa saja dan kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Mudah-mudahan adaptasi itu dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Okey, menarik hari ini. Anim ada di sana. Silakan Anim. Berdiri selama setengah jam memberikan satu rutin. Alhamdulillah lah menarik. Alhamdulillah menarik di sini. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada anda semua. Selamat pagi juga diucapkan. Tidak kiralah di mana sahaja anda berada, mungkin di pejabat ataupun mungkin bekerja dari rumah dan sebagainya. Kita harapkan yang terbaik seperti mana yang dikabarkan juga kita berada dalam fasa untuk memberikan kesihatan mental, kesihatan fizikal pada diri sendiri. Kerana kita sendiri yang mampu mengubah nasib kita. Di hadapan ini pelbagai lagi cabaran yang bakal ditempuh, bakal dilalui. Kita tidak tahu apakah lagi cabaran yang bakal dihadapi, tapi apa-apa pun kita harapkan kekuatan itu ada pada diri kita. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Okey, hari ini menarik. Di Malaysia hari ini kita akan ceritakan tentang nafsu online. Bagaimana mereka ini, ada satu golongan ataupun beberapa sesetengah individu yang dijadikan target untuk sindiket-sindiket penipuan dalam talian untuk mengaut sama ada keuntungan, mendapatkan sesuatu ataupun mencari kekurangan yang ada untuk dijadikan sebagai tebusan dan sebagainya. Bagaimana mereka ini dijadikan target, bagaimana mereka melakukan operasi ataupun modus operandi mereka dan bagaimana sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada terjerat dengan keadaan ini. Macau scam, catfish, dan pelbagai lagi sebenarnya scam-scam yang diadakan oleh sindiket-sindiket terbabit untuk mereka mengetahui apakah yang dah akan dapat daripada target yang mereka dah ada pun sebenarnya. Kita akan bersama-sama dengan salah seorang yang akan bercerita lebih lanjut lagi, pakar tentang keadaan ini, nafsu online ini. Kalau anda mungkin ada sebarang perkongsian ataupun ada pengalaman tersendiri, orang sekeliling ataupun anda sendiri boleh kongsikan bersama dengan kami. Komen sahaja di FB Live MHI TV3. Baik, terus sahaja kita nak kongsikan seperti biasa statistik harian COVID-19 yang perlu dikongsikan untuk kita tahu di manakah keadaan yang perlu kita berwaspada dan berapakah nombor pula kali ini. Ayo sama-sama kita saksikan. Kes baharu COVID-19 4,214. Begitu juga dengan nombor kes sembuh baharu 4,280 yang menjadikan jumlah kematian baharu 10 kematian dan jumlah kematian 770 yang berlaku di Malaysia. Perhatikan jumlah kes keseluruhan 219,173.
Ada satu ketika kita rasa macam adakah kita akan sampai pada angka 200,000 ini, tapi kita pun sudah melepasi angka 200,000 ini sebenarnya. Ini adalah taburan kes COVID-19 di Malaysia, Perlis, Pulau Pinang dan masih lagi mencatatkan yang tertinggi iaitu Selangor dengan 1,362 kes baharu. Johor juga tinggi sebenarnya, 1,068 kes. Perhatikan di Sabah 276 kes dan juga di Sarawak 105 kes. Okey, ini dia kes baharu yang mencatatkan 4,214 kes anda dapat saksikan dan kluster baharu. Ada beberapa belas kluster baharu, Nilam 3, Negeri 9. Anda perhatikan latar belakang kes ini di bahagian tengah itu. Ada huraiannya, latar belakang profil individu yang positif tersebut dan juga bagaimana keadaan ini boleh menjadikan kita sendiri tahu di manakah keadaan itu bergejala dan sebagainya. Padas Damit di Sabah, kluster ketiga Ladang Sungai Pin dan juga beberapa kluster lain. Kampung Samin, Jalan 4, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga seterusnya di tempat kerja ini. Dan Tapak Bina, Jalan Puchong, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di sini kluster ini dikenal pasti hasil saringan bersasar di tempat kerja melibatkan sebuah tapak binaan di Jalan Legun Selatan, Petaling. Itu yang penting sebenarnya, kita tahu latar belakang di manakah kluster baharu tersebut bermula supaya kita lebih berwaspada dengan keadaan di sekeliling kita. Okey, mungkin kluster baharu ini adalah dalam kalangan ataupun berdekatan dengan anda. Jadi berwaspada. Kita tidak tahu bagaimana peraturan ataupun pelaksanaan selepas 4 Februari ini melihat kepada kes yang semakin lama masih lagi mencatatkan 4 angka. Itu yang kita khawatir. 3 hari lepas berturut-turut 5,000 lebih dan hari ini semalam barulah 4,000 lebih dan kita khawatir lagi dengan keadaan yang masih lagi mencatatkan 4 angka. Okey, ini dia jumlah kluster tamat juga mencatatkan 430 kluster. Kluster tamat iaitu kluster tembok di beberapa kawasan juga dilaporkan di sini, di Kedah, di Perak. Dan jumlah kes dilaporkan 3,169 kes melibatkan 1,772 warga negara Malaysia dan juga 1,397 bukan warga negara. Baik, itu dia sedikit sebanyak tentang laporan statistik COVID-19 di Malaysia. Kita harapkan yang terbaik. Kita harapkan kita sama-sama menjaga SOP, kekalkan kawalan kendiri anda. Itu sahaja yang boleh mengekang daripada penularan wabak COVID-19 ini berlaku dalam kalangan kita, orang yang kita sayang, sekeliling kita dan sebagainya. Okey. Jadi seterusnya kita ingin kongsikan apa yang menarik di akhbar harian bersama dengan Eli Iskandar dan juga Petri Aya. Terima kasih Anim. Jadi seperti biasa angka-angka ini kita perhatikan dan kita cakna supaya dapat kita bersama-sama membantu melandaikan graf jangkitan pandemik COVID-19 ini. Okey, ke surat khabar kita. Okey, paparan di Metro saya mulakan dengan kemaruk pedofilia. Kanak-kanak berusia bawah 13 tahun adalah mangsa yang teramai. Di sebalik seranan duduk di rumah sempena dengan Perintah Kawalan Pergerakan, didapati berlaku peningkatan kes pedofilia membabitkan kanak-kanak tanpa mengira jantina berusia 13 tahun ke bawah dan golongan yang melakukan perbuatan di kesal mengalami gangguan psikiatri termasuk dalam kalangan keluarga sendiri. Dan berkaitan itu, polis mengingatkan ibu bapa sentiasa waspada terhadap anak masing-masing. Dan ada kes yang mana bapa sendiri menangkap gambar anak dan dijual kepada sindiket tertentu. Ya, ini perkara yang sangat menyedihkan sebab ia melibatkan masa depan dan juga mungkin gambar itu akan berulang kembali dan difahamkan ada channel khas untuk peminat kategori songsang ini yang memuaskan nafsu menggunakan gambar-gambar anak kecil. Ya. Dan ibu bapa usaha muat naik gambar anak kecil dalam sosial terutama yang ada lenggok tertentu yang mungkin kita nak tunjukkan. Kadang-kadang kita nak tunjuk aksi tertentu tapi dimanfaatkan oleh mereka yang menjadikan ia sebagai santapan untuk memuaskan nafsu. Yeah. Dan polis rekod 2,436 kes jenayah babit pemangsa kanak-kanak sejak 3 tahun lalu. Ya, dan sebenarnya pun memang gempar ya antara pedofilia yang kejam mengambil juga contoh yang melibatkan anak-anak di Malaysia yang menjadi buruan ataupun mangsa kepada individu yang saya difahamkan telah pun meninggal di sebuah penjara di luar negara.
Itulah dia keadaan. Ada satu lagi? Okey. Ya. Dan saya tambah lagi dengan paparan di 13, okey. Pengisian di Metro ini tentang 186 mangsa banjir telah pun dipindahkan. Ini halaman ke-13 yang melengkapkan paparan di Metro. Ini peperangan di Kuching sebenarnya. Kalau anda lihat kepada awan yang membawa hujan di atas kawasan bukit berhampiran dengan Politeknik Kuching semalam. Dan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sarawak meningkat kepada 180 orang berbanding dengan 171 kemarin. Laporan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi menyatakan hujan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Jadi itulah situasi yang dapat kami berikan kepada anda di Sarawak. Ya. Okey, berikutnya. Okey. Berkaitan dengan banjir itu, Anim lepasnya akan bersama dengan Pengarah Jabatan Bomba Penerangan Malaysia Negeri Sarawak untuk mendapatkan perkembangan lebih lanjut. Tadi bercerita tentang gambar-gambar anak-anak yang menjadi tempat ataupun menjadi bahan untuk lempiasan nafsu golongan tidak bermoral ini. Jadi ini dilema era media sosial ini kan. Betul lah. Ya, sebelum ni barangkali kebimbangan lebih menjurus kepada penculikan dan sebagainya. Tetapi ini tidak berlaku penculikan fizikal tetapi penculikan gambar itu untuk diambil. Jadi berhati-hati, berwaspada apabila memuat naik gambar-gambar anak-anak kita di media sosial. Barangkali kita niat berkongsi kecomelan keletah mereka. Tetapi ada pihak yang tidak Di samping anak pun dah kena beri kesedaran awal lah. Ya, betul. Misalnya kata misalnya kalau nanti sekolah dibuka, ada orang kata, adik tolong ambil gambar macam ni jap. Ya. Mungkin dia akan fokus ke bahagian tertentu. Kalau orang pegang bahagian tu, sebab dia pendidikan seksual ni luas kan. Bukannya tentang organ seks tapi juga tentang amalan yang dilakukan seharian, juga interaksi dengan mereka yang mungkin berpotensi sebagai pemangsa. Okey, itu perkongsian di Metro. Kita nak beralih ke New Straits Times. Muka hadapan membawakan What We Need. Ini yang sangat-sangat penting, harapnya pihak kerajaan melihat juga tentang perkara ini. Cheaper tests, clearer info, reducing the cost of the COVID-19 test and producing easily understood health literature will go a long way towards flattening the curve, says an expert. Anda boleh baca lanjutannya di muka surat 4. Ya, sebab sekarang ni kita dengan masalah kewangan dan sebagainya, kemudian diperlukan untuk mendapatkan saringan COVID, ujian-ujian COVID, kemudian nak memahami info-info yang ada. Barangkali ini sesuatu yang boleh dilihatlah untuk memastikan rakyat sampai maklumat sampai kepada rakyat. Baik, pilihan penerbit hari ini menjurus kepada semalam hari wilayah kan. Jadi antara perkara yang dihebahkan ialah maklumat penerimaan anugerah daripada Sri Paduka Baguni Yang di-Pertuan Agong. Muka surat 6 membawakan perkongsian Rahman Johar Head Federal Territory Awards list 335 receiving awards, honours and medals in conjunction with Federal Territory Day yang di-Pertuan Agong yang di-Pertua Negeri of Penang Tun Dr. Abdul Rahman Abbas and yang di-Pertua Negeri of Sabah Tun Johar Datuk Mahiruddin headed the list of 335 recipients of awards, honours and medals in conjunction with Federal Territory Day yesterday. They were conferred the darjah kebesaran pangkat pertama Seri Utama Mahkota Wilayah SUMW, which carries the title Datuk Seri Utama. Jadi banyak lagi nama yang disebutkan di muka surat 6 ini penerima darjah. Jadi tahniah kita ucapkan kepada kesemuanya, sama ada di peringkat kepimpinan maupun di peringkat individu yang menjalankan tugas, termasuklah golongan rakan-rakan artis kita kan. Ya, Datuk Yusri, Datuk Noran juga Datuk Hafsah Hassan tadi kami. Ya, tahniah diucapkan. Dan ramai lagi atlet tu juga Datuk Rashid Siddiq. Ya, Dan Datuk juga Chias Bukit. semalam kita hubungi Datuk Muhammad Ajib. Ya. Semalam masa hubungi tu belum dipanggil Belum Datuk ya. diumumkan secara rasmi lagi. Dan Itulah dia. selepas itu diumumkan. Tahniah untuk mereka, memoga satu inspirasi untuk lebih produktif Ya, menjalankan dan tugas juga berbakti masing-masing. untuk negara. Ya. Okey, itu antaranya di Paparan di NXT. berita harian dapat saya kongsikan. Nicole menang anugerah atlet terunggul sepanjang zaman dalam satu undian yang dilakukan dengan sambutan 40 tahun Persatuan Sukan Dunia Antarabangsa IWGA, yang mana undiannya ialah begitu tinggi dan kalau melihat kepada jumlah itu 318,943, jauh meninggalkan saingan di tempat yang kedua iaitu pemain legenda tarik tali Ireland James Cahoe yang menerima 113,000 undian dan tempat kedua
Ketiga, Larisa Solovia dari Ukraine. Juga undiannya jauh berbeza dengan undian diterima oleh Nicole David. Jadi tahniah untuk Dato' Nicole David yang menangi anugerah ini sebenarnya sambutan 40 tahun. Dan moga-moga akan terus, sebab melihat pada rekodnya, telah pun memenangi bekas pemain nombor 1 dunia selama 109 bulan berturut-turut. Jadi memang terselah keunggulannya. Dan itu satu rekod yang sukar untuk ditandingi selepas ini. 109 bulan berturut-turut. Jumlah undiannya berapa? 330,000 lebih? 318,143. Ya, ini angka yang biasanya angka kita tengah hari-hari angka COVID memang kan. Inilah angka yang menggembirakan kita semalam kan bila dimaklumkan tentang kemenangan ataupun anugerah ini. GOAT, akhirnya Malaysia ada satu GOAT, greatest of all time. Syabas Datuk Nicole David, semoga menjadi inspirasi kepada semua yang lain juga. Okey, dan itu antara perkongsian di akhbar dan kita nak berbalik kepada Anim. Sian Anim digi Anim ya. Anim nak berikan perkembangan lanjut tentang keadaan banjir, silakan. Baik, terima kasih Eli Skandar dan juga Fetri. Kita kongsikan, tadi Fetri ada kongsikan tentang keadaan banjir yang berlaku di Sarawak, Bumi Kenyalang. Kini adalah negeri yang terbaru kawasan banjir ataupun beberapa kawasan yang terjejas akibat banjir. Beberapa keluarga juga dipindahkan di pusat pemindahan sementara. Jadi ayo kita mendapatkan perkembangan terkini bersama dengan Tuan Haji Khairuddin Dirahman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Kini berada di talian melalui panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Tuan Haji, apa khabar? Sihat ya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Tuan Haji, sedikit perkembangan dengan kawasan yang terjejas dan apakah yang mungkin keadaan langkah-langkah keselamatan yang dilakukan oleh pihak Tuan sendiri berikutan dengan keadaan banjir di sana? Silakan. Okey, Alhamdulillah pada musim banjir mula pada hari Sabtu yang memang kita dah jaga dan melibatkan dua daerah di Sarawak yang menyebabkan 3 pusat pemindahan sementara dan melibatkan 21 keluarga serta 119 bangsa. Tapi Alhamdulillah pada hari ini telah ditutuplah 2 pusat pemindahan, hanya tinggal 18 keluarga dan 4 bangsa di bahagian Serian. Dan trend air sekarang dah menurun dan berdasarkan laporan DID, Hydro dan juga Met Malaysia, hujan rendah yang bertaburan di seluruh negeri Sarawak telah menurunkan air impak di sungai-sungai utama di negeri Sarawak. Dan ini merupakan satu trend dan hari ini nampak cahaya matahari dan kita harapkan tabur hujan yang lebih tumbuh ke bahagian pantai tidak memberi kesan kepada kawasan-kawasan banjir ini. Okey, apakah antara cabaran yang dilalui oleh anggota dan juga kekuatan Tuan Haji sendiri bila melihat kepada keadaan banjir dan melibatkan geografi yang berdekatan dengan sungai dan sebagainya? Adakah ada kekangan tertentu yang dihadapi oleh kekuatan Tuan sendiri buat setakat ini? Kalau kita lihat dari topografi di Sarawak, memang masih dijaga atau mari salah satu kali dari komunikasi dan juga perhubungan. Tetapi bila kita telah melihat kepada beberapa kes-kes yang berlaku sebelum ini, kita mengambil belajar lesson learned daripada sini dan banyak agensi yang terlibat telah bekerjasama yang terbaik. Pertama kali kita boleh berkata kami hormat kepada SPMC dalam penyusun atur, pertama kali Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bomba, agensi membantu dalam perpindahan bangsa dan pendidikan tempat-tempat bangsa ini telah berjalan dengan teratur. Dan yang paling penting, di mana selalu saya katakanlah kerjasama oleh masyarakat dalam pertama kali susun atur dan gerak kerja dalam memindah bangsa di lokasi-lokasi yang terlibat dengan banjir. Bagaimana dengan respon penduduk dan juga kerjasama yang diberikan oleh penduduk yang terjejas? Adakah mereka pantas untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara? Tidak ada sebarang masalah atau tidak ada sebarang kekangan yang berlaku dalam memastikan mereka selamat dan sebagainya? Bagaimana, Tuan Haji? Kalau kita lihat dari kes yang sebelum ini dan juga banjir sebelum ini, lesson learned yang diambil mereka bila kita diarahkan mereka untuk berpindah, mereka bersama sepatutnya. Dan pada masa sama, sebenarnya yang saya maklum, kita juga menghadapi isu COVID-19. Dan pertama, kita pusat pemindahan ini dan mereka tahu di mana mereka perlu berada dan penjarakan sosial pengamalan 3C dan 3W telah dapat membantu kita mana tugasan kita sama agensi Bomba, PPM dan agensi lainnya tentu memantau kepada kepentingan mereka daripada kita nak
memantau dari segi pergerakan, pergaulan mereka lah di masa yang sebelum ini. Dan ini merupakan satu tanda positif pertama kali di negeri Sarawak di mana komuniti telah dapat memiliki bersama yang sewajarnya. Ya, betul-betul. Kerjasama bersepadu ya Tuan. Tuan, sedikit mungkin pengakhirannya bagaimana dengan nasihat Tuan sendiri untuk memastikan langkah-langkah keselamatan yang lebih awal diambil oleh masyarakat yang mungkin akan terjejas kerana didapati Jabatan Meteorologi memberikan kenyataan bahawa minggu ini akan mungkin berlakunya hujan lebat dan sebagainya. Apakah langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil? Nasihat daripada Tuan sendiri silakan. Okey, panduan yang telah kita keluarkan sebelum, semasa dan selepas dan berdasarkan kepada input yang telah kita sampaikan dan juga penyebar maklumat oleh melalui media massa juga saya menyatakan supaya masyarakat terlibat atau melihat sentiasa update atau pastikan maklumat melalui berita online ataupun televisi dan juga yang paling mudah radio lah sebab radio RTM mereka telah menunjuk kapan di negeri Sarawak adalah amat penting lah untuk penghubungan yang cepat dan mudah dan ramai orang boleh mendengar maklumat dari radio. Dan ini dapat kita lihat dari aspek bila berlaku banjir pada minggu sebelum ini di mana melibatkan seluruh negeri lah. Dan itu satu aspek yang perlu kita beri perhatian lah. Baik. Terima kasih Tuan. Kita harapkan yang terbaik, jaga diri baik-baik dan kita sampaikan salam kami semua kepada kekuatan Tuan di sana. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Tuan Haji Khairuddin Dirahman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Pastinya ini adalah waktu yang cukup mencabar buat mereka semua dalam masa untuk mengendalikan ataupun berada dalam situasi positif COVID-19 dan sebagainya, perlu berjaga-jaga dan sebagainya. Tapi juga keadaan ini melanda negeri Bumi Kenyalang. Kita harapkan yang terbaik. Jaga diri baik-baik, mendengarkan apa yang dikabarkan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat, pastinya ini memerlukan kerjasama bersepadu. Baik, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini bercerita tentang nafsu online. Dua perspektif yang kita akan bawakan selepas ini. Kalau nak tahu, teruskan bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Antara perkongsian eksklusif di Malaysia hari ini. Perlukah penambahbaikan Akta Undang-Undang Malaysia 611, Akta Kanak-kanak 2001 dalam melindungi generasi muda Malaysia? Hari Kanser Sedunia, kalau bukan kita, siapa lagi? Perkongsian bersama Seniwati Nurliagani. Jangan lupa saksikan semua ini hanya di MHI TV3. Sebaik-baik nafsu adalah yang dilawan dan seburuk-buruk nafsu adalah yang diikuti. Kini, isu nafsu online atau nafsu dalam talian semakin berleluasa apabila terdapat individu yang sanggup menggadai maruah dengan melakukan perbuatan yang tidak berakhlak dalam talian. Ada di antara mereka yang melakukan perbuatan keji itu menerusi panggilan video di laman sosial seperti Instagram dan WeChat. Namun, ada juga individu yang menukar suka sama suka gambar dan video lucah mereka. Sehingga kan ada yang sanggup menjual bahan-bahan terlarang itu di laman sosial seperti Twitter dan Telegram. Menurut artikel Harian Metro, seorang penoreh getah yang menjual kandungan lucah secara dalam talian didenda sebanyak RM8,000 oleh Mahkamah Session Petaling Jaya. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, perbuatan berkongsi atau menyebarkan kandungan lucah mencatatkan pertuduhan tertinggi yang difailkan oleh mahkamah bagi tempoh Januari hingga September tahun lalu. Ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang sedang dilaksanakan ini, pastinya gadget seperti telefon pintar dan komputer riba menjadi peneman tatkala di rumah. Ibu bapa disarankan agar sentiasa memantau carian laman sesawang yang diakses oleh anak-anak ketika ini. Baik, itu dia memang cabaran sekarang inilah kalau melihat kepada sebab benda ni adalah industri dia. Kalau di barat memang ada industri pornografi yang mana ia menjadi sebaran di seantero dunia dan juga kecenderungan individu untuk meraih
ataupun kewangan secara mudah, seperti contohnya menjual gambar bau game mereka ataupun terlibat dengan e-lacur. Itu semua ada kaitan dengan permintaan yang tinggi terhadap benda-benda yang kotor seperti itu. Dari kita cuba mendapatkan tentang nafsu online ini, kadang-kadang ada yang terpenjara, ada yang tak dapat keluar rumah tapi tidak malah mereka untuk akses kepada laman-laman yang merangsang nafsu dan mungkin juga membawa kepada pertemuan dan perzinaan. Ya, kita akan berbincang bersama dengan seorang pendakwah yang tidak asing lagi bersama di MHI, iaitu Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, untuk meninjau apakah fikrah dan saranan untuk perbaiki kehidupan manusia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fitri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Jadi Ustaz, topik hari ini begitu panas sekali sebab semua orang digunakan nafsu, tapi cabarannya lah untuk mentadbir nafsu itu agar tidak menjadi hamba kepada nafsu. Sebab nafsu ini umpama spring, makin ditekan makin dia melonjak tinggi dan kita bimbang. Terus terkandas dan juga terus terkaku kerana nafsu yang membara. Jadi apa saranan Ustaz kepada individu yang diuji terkurung tetapi nafsu mempuas, jari semakin liar untuk memuaskan nafsu masing-masing? Silakan Ustaz. Baik, saudara Fitri dan para penonton sekalian. Tentu sekali dunia hari ini kita memerlukan teknologi semasa untuk menguruskan kehidupan kita, dan beberapa dalam pengurusan kehidupan kita hari ini memang kita tidak dapat lari, tak dapat elak daripada kita menggunakan kemudahan teknologi semasa pada hari ini. Contohnya, realiti yang kita perlu terima pada hari ini, sistem pembelajaran dan pengajaran hari ini pun telah berlaku di atas talian. Dan juga kalau kita lihat dalam kuliah ilmu dan sebagainya, memang kita berdepan untuk menggunakan kemudahan ini. Cuma saya setuju apa yang Fitri sebut tadi, dalam kemeriahan teknologi pada hari ini, janganlah menyebabkan kita menjadi hamba teknologi. Yang pertama kena ingat, ada dosa dan pahala. Walaupun kita terkurung seorang diri di dalam bilik, ibu bapa tak ada bersama dengan kita, adik-beradik lain tak ada bersama dengan kita, tetapi Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Yang baik pasti akan dicatat dengan kebajikan, tetapi yang buruk, yang maksiat, yang dosa pasti akan dihukum dengan maksiat ataupun dengan dosa. Kerana itu dalam Al-Quranul Karim dalam surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Setiap ucapan yang diungkapkan pasti akan ada dekatnya malaikat pengawas. Maksudnya, setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini pasti akan dicatat baiknya, dan yang buruknya juga pasti akan dicatat, dan hukumannya itu yang baik akan dibalas baik di hari akhirat, dan yang buruk pasti dibalas dengan keburukan ataupun hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara Fitri, saya kira pada hari ini tugas kita ibu bapa mesti sentiasa menasihati anak-anak kita, walaupun ibu bapa tidak ada di depan anak-anak di rumah, ingatkan sentiasa Allah Maha melihat. Dan hari ini kita kena berhati-hati dan berwaspada kerana ramai pemangsa yang mencari mangsa. Dan kita lihat segelintir pihak yang membuat penipuan melalui urus niaga. Ada juga segelintir pihak yang membuat penipuan di atas macam-macam program lah, program kebajikan, program mencari jodoh sebagai contoh. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati dan mesti kita dapatkan maklumat daripada pihak yang berautoriti, sebagai contoh pihak SKMM dan sebagainya. Fitri. Ustaz, bagaimanakah untuk mendapatkan tahap muraqabah itu bukan payah ya, untuk merasai penguasaan Allah itu memang mencabar sekali. Terutama kalau ada lingkungan yang tidak baiklah, ada rakan-rakan sekumpulan ataupun ada pasangan ya yang meminta gambar tertentu daripada pasangan yang bercinta. Maksudnya mereka ni ketika diuji dengan cinta, ramai terbabas. Contohnya diminta gambar yang tidak bermaruah, kemudiannya disebarluaskan selepas putus cinta dan sebagainya. Jadi macam mana Ustaz untuk mengawasi diri, ketegasan dalam walaupun diuji dengan percintaan tapi tetap tegas dengan maruah, pada masa yang sama tidak mudah terjebaklah kadang-kadang, sebab ni ada juga yang mengambil alasan terdesak. Contohnya macam tak ada duit jadi terpaksa menjual gambar bogel masing-masing. Ya. Jadi Ustaz, macam mana tentang perkara ini? Ya. Yang pertama sekali, bagi yang berada di alam percintaan ataupun alam pertunangan,
kita perlu tegas dengan perkara hukum jati diri dan maruah. Perkara hukum jangan dikorbankan sama sekali, perkara maruah jangan dikorbankan sama sekali, walaupun dipujuk rayu dalam apa jua janji dan sebagainya. Jangan percaya semua itu. Letakkan hukum di depan, letakkan maruah jati diri di depan. Dan tentunya saya setuju apa yang Fitri sebut tadi, tentu sekali kita mesti meletakkan perasaan berhati-hati itu di depan. Dan dalam prinsip kita, selepas akad nikah itulah maknanya dihalalkan hubungan suami isteri. Jadi saya kira kita mesti kembali kepada hukum dan jati diri maruah kita itu yang mesti kita jaga betul-betul, Fitri. Okey, baik Ustaz. Kita amat sedih bila mana ada laporan daripada yang umur di sekolah rendah pun dah mula menonton video lucah ya. Yang paling malang sekali ada kes dilaporkan di mana anak tu sendiri membantu untuk memadamkan video lucah di telefon bimbit ibu ayah. Jadi amat menyedihkan sebab mungkin pada peringkat sekarang ni teknologi sangat mudah untuk diakses, telefon pun memang ada. Jadi kalau ibu bapa keluar bekerja, memang kalaulah ada kawan yang meracun tu, memang mudahlah untuk berikan akses ke laman tertentu dengan hanya menaip kata kunci tertentu dah pun keluar macam-macam ya. Jadi umur sekolah rendah dah pun video lucah. Jadi kemudiannya terlibat pula dengan perzinaan bila masuk ke alam remaja. Jadi sayang pada usia tak sampai umur SPM pun dah ramai yang rosak. Jadi nak baik itu bukan mudah ya sebab aspek medikal. Bisa kata kalau mereka ni terlibat dengan onani ataupun masturbasi, kemudiannya aspek medikalnya, aspek kejiwaan, hati yang telah mati. Jadi Ustaz, untuk membina kembali seandainya ada yang tersedar tetapi berjuang dengan ketagihan, apa yang perlu dilakukan Ustaz untuk merawat kembali hati yang mati ini? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Fitri sebut inilah realiti yang kita berdepan pada hari ini. Dan saya kira yang pertama sekali sebagai ibu bapa, kita mesti mengambil keprihatinan yang sangat tinggi. Khususnya apabila kita memberikan gadget ataupun komputer kepada anak-anak. Yang pertama, beri peringatan kepada anak-anak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang Allah larang, apa yang Allah izinkan. Apa yang agama larang, apa yang agama izinkan. Satu. Yang kedua, saya kira ibu ayah kita juga mesti mempertingkatkan kemahiran ilmu, khususnya ilmu teknologi. Kita mesti mengetahui untuk memperiksa semula apa yang anak-anak tonton, apa yang anak-anak layari. Kita mesti ada ilmu tersebut. Yang kedua. Dan yang ketiga, sekiranya kita mendapati anak-anak kita terjebak dengan gejala yang seperti yang saudara Fitri sebut tadi. Yang pertama sekali, sekiranya perlu kita membawa anak-anak kita ini bertemu dengan kaunselor, silakanlah. Kerana pihak kaunselor mereka mempunyai metodologi untuk merawat anak-anak dan harapan kita, anak-anak kita setelah mendapat rawatan yang betul, kaunseling yang betul, akhirnya dapat merubah anak-anak kita ini kembali kepada fitrahnya, iaitulah mereka mencintai kebaikan dan menolak apa juga perkara yang merosakkan moral anak-anak kita. Ustaz, ada juga yang menjadikan gambar lucah orang lain ataupun mereka ni berdaya orang lain sebagai sumber pendapatan. Malah dibangga-banggakan siapa nak melanggan bayar sekian-sekian ya. Jadi diwujudkan channel khas di Telegram dan sebagainya supaya dilanggan berkenaan ya, dan menyebabkan mereka ni berbangga meraih rezeki dengan cara yang dilaknat sebegitu sebab ia melibatkan maruah orang, sebab adanya muka-muka yang berwajah sesama kita disebarluaskan ya, diaibkan sebegitu. Jadi macam mana yang orang yang tetap dengan pendirian tegas mereka supaya nak juga menjaja maruah orang lain sebagai sumber pendapatan seharian, Ustaz? Jelas sekali sumber pendapatan begitu sumber yang haram. Walaupun dapat mengaut keuntungan, kekayaan dan sebagainya, tetapi itu menjauhkan diri daripada Allah, akan menggelapkan kehidupan, menggelapkan hati dan sesuatu yang berdosa. Jadi saya kira jangan sesekali kita terjebak dan terlibat dalam perkara yang tersebut. Walau dalam keadaan kita tersepit macam mana sekalipun, talabul halal fariidatun ba'dal fariidah. Mencari yang halal itu ialah kefarduan setelah kita menyempurnakan perkara yang fardu. Jadi saya kira carilah rezeki yang barakah, walaupun ia dapat sedikit tetapi ia mencukupi bagi keluarga kita, dan yang paling penting ia akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita. Mungkin soal keberkatan ini mungkin kita nampak lambat lagi, tak nampak sekarang,
ya mungkin nampak 10 tahun akan datang, mungkin 5 tahun akan datang. Kerana apa? Kerana tindakan kita pada hari ini. Jadi tolaklah, elakkan daripada kita terjebak daripada apa juga sumber rezeki yang haram, kerana ia akan merosakkan kehidupan dan keluarga kita. Betul, saya ada pahala yang akan mengalir selepas kematian, dan jangan lupa ada juga amal mungkar yang mengalir selepas kematian itu juga. Benar. Itu yang bahaya. Kita dah pun meninggal, tapi gambar-gambar lucah itu akan terus bertebaran dan kitalah yang akan menanggung azab sisaannya. Jadi, terima kasih kepada Ustaz berkongsi fikrah kita itu hari ini. Peringatan yang baik, muhasabah yang baik di saat kita berdepan dengan pandemik dan wabak. Masih ada yang tidak mendengar nasihat, masih lagi riak dan bongkak. Terima kasih Ustaz Zarifi Muhammad Daud. Ya, sentiasa memberi peringatan dan juga tazkirah, ingat memperingati, sungguhnya ia memberi manfaat kepada orang mukmin. Dan sekarang ini saya akan berkongsi sebuah video tentang pengakuan mangsa yang hampir-hampir terjebak dengan sindiket yang menawarkan ratusan ribu ringgit ataupun adalah umpan-umpan yang ditawarkan sehingga hampir merosakkan maruahnya. Ini sebuah lagi rangkuman untuk kita renungkan, sebab kadang-kadang bermula dengan perbualan biasa tapi membawa kepada mukadimah yang lain, membawa kepada isu-isu ataupun isi-isi kandungan yang lain, dan ini amat bahaya. Kita renungkan sebuah perkongsian ini. Sebenarnya saya dapat mesej dia daripada Instagram, dan dari Instagram tu bermula saya reply apa yang dia cakap. Memang dia cakap bahasa Inggeris dan saya cuba untuk follow dia punya account sebab private, dia follow saya dan saya follow back, dan saya tengok memang macam real. Dia punya wall, dia punya feed, dia post gambar dia, semua gambar dia, dan tak mustahil itu orang yang betul. Dan daripada DM tu dia minta saya untuk contact di apps lain, di aplikasi lain. Saya tak pasti apa aplikasi dia. Video call, dia menunjukkan yang dia tak pakai apa-apa, dan kita ni sebagai manusia biasa macam kita punya level iman dan kita punya nafsu kan. Jadi apa yang saya lalui, macam kita terus tergugat dan kita terus buat benda apa yang dia cakap kita buat. Macam tak ada, dia just cakap dia seorang-seorang dan dia nak video call saya, dan bila dia video call tu terus dia tunjuk yang dia tak pakai apa-apa. Dia boleh bercakap dengan saya, berinteraksi, tapi saya tak expect yang, memang tak terfikir langsung yang benda ni sebenarnya dah banyak sebenarnya, bukan seorang dua yang dah terkena dengan scammer macam ni, dah ramai. Tapi saya boleh tak terfikir benda tu. Sejujurnya benda yang berlaku tu dah lama, about 3 or 4 years ago, tapi baru dikeluarkan benda tu. Jadi bila benda tu tersebar, saya agak terkejut sebab jelah kita tak pernah kena macam ni, dan bila terkena macam ni kita agak rasa macam terkejut. Dan apa pandangan orang, dan orang akan cakap apa bila jumpa saya macam tu kat luar kan. Jadi memang memberi kesan yang buruk lah sebenarnya kan. Dan saya malu juga dengan kawan-kawan, dengan mak ayah saya. Apa yang saya boleh cakap dekat orang luar sana, tolong jangan main reply je kalau di Instagram ataupun di mana-mana kalau ada mesej yang macam korang rasa mencurigakan, dan kenapa dia tiba-tiba macam gedik something macam tu kan. Jangan terus reply, korang selidik dulu diorang punya account, adakah account real atau tak semua kan. Dan sebaik-baiknya jangan buat apa-apa lah. Lagi-lagi di social media sekarang kan, kita tak tahu dia nak scam kita ke, betul ke tak kan. Sebab manusia sekarang macam-macam boleh buat, dan untuk duit macam-macam diorang boleh buat. Nasihat saya, jangan mudah terpedaya, okey? Itu dia perkongsian. Target mereka selalunya dalam kalangan selebriti. Itu juga merupakan pengakuan salah seorang selebriti di tanah air kita, di Malaysia, yang pernah menjadi mangsa penipuan online, penipuan dalam talian, yang meminta gambar lucah, gambar bogil dan sebagainya, dan dengan bayaran 100K untuk gambar dan juga video. Itu yang ditawarkan. Bagaimana itu adalah antara modus operandi salah satu daripada individu yang terlibat dalam sindiket-sindiket ini. Tapi bagaimanakah individu lain yang mengalami mungkin situasi sama ataupun modus operandi yang berbeza? Okey. Jenayah membawa padah, dan itulah dia yang kita bimbangkan. Sebab nanti daripada gambar itu akan muncul ancaman ugutan, bermula dengan akan ditimpa dengan pelbagai musibah lah, bermula dengan aib yang tersebar. Kemudiannya kita bimbanglah menjadi mangsa ugutan
minta bank income berapa ribu ringgit, bertambah lagi sampailah tiada kesudahannya dan nyata terjerat. Dan ianya sebenarnya bermula daripada satu perasaan yang ingin menjadikan hubungan itu lebih serius, ingin mencari pasangan, ingin mencari kekasih ataupun berkawan dan sebagainya. Tapi bagaimana anda nak membezakan ini adalah betul-betul legit orang kata ataupun satu lagi yang mereka ni sebenarnya dalam kelompok sindiket untuk melakukan penipuan dalam talian. Dan pula percaya kepada janji manis. Kadang tak pernah jumpa, baru jumpa sekali dua dah pun berani untuk membuka daerah sulit anda dan diberikan kepada pihak yang mungkin orang tu menyamar ke. Sentiasalah mahalkan harga diri, tak ada yang rugi. Jadi kita sentiasa pertingkatkan maruah dan integriti. Baik, kita terus sahaja ingin mendapatkan apakah yang perlu kita lakukan, langkah berjaga-jaga, langkah keselamatan yang boleh kita ambil sebagai jika kita merupakan salah seorang mangsa yang terlibat dalam penipuan dalam talian ini. Nafsu Online bercerita tentang modus operandi bersama dengan Datuk Akbar Sata yang kini berada di talian. Lama tak bervideo call, tak berbual bersama dengan Datuk Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, apa khabar? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. Dah sesak kalau nak pergi TV3. Tapi insyaAllah nanti lepas segalanya kembali seperti biasa, insyaAllah kita menerima kunjungan Datuk. Datuk, seperti biasalah kalau kita menghubungi Datuk ni pastinya nak mendapatkan buah fikiran, pandangan, tips untuk kita mengelakkan daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian yang saban kali kita membawakan tentang topik ini tapi masih lagi berlaku. Pertama sekali, apakah tahap kecaknaan rakyat Malaysia tentang keadaan ini berikutan kepada statistik? Adakah semakin lama semakin meningkat? Ataupun bagaimana dengan tahap kesedaran kita tentang keadaan ini? Silakan, Datuk. Saya rasa tahap kesedaran adalah tak baik. Sebab kita dapati dari hari ke hari, kita baca dalam akhbar, kan, ada saja penipuan-penipuan yang telah berlaku. Dan kita tak serik walaupun banyak di kalangan media, terutama sekali TV3 telah berbincang mengenai isu-isu ini dan naklah kita berhati-hati. Tetapi manusia ni dia leka sebab sekali kita terjerumus dengan orang-orang yang fraudster ni, penipu dan bahagian online ni, mereka pandai bercakap, mereka guna ayat-ayat cinta. Jadi kita kadang-kadang dah terperangkap macam kita kena sihir. Itu kena berhati. Yang pertama sekali tip ialah pastikan kita elakkan. Kita kalau kita dapati bahawa cara-cara mereka bercakap tu jatuh hati dengan begitu cepat, saya rasa lebih baik kita letak telefon. Kalau kita perhatikan kes-kes ini melibatkan jumlah ratusan ribu ringgit, seolah-olah mereka tahu individu itu mempunyai akaun sebanyak itu. Bagaimana? Adakah ini menjadi sasaran target ataupun sindiket-sindiket terbabit? Mereka dah tahu membuat kajian latar belakang profil mangsa terbabit ataupun bagaimana, Datuk? Yang pertama, kita suka menunjuklah dalam kita punya Facebook, kan. Kita mempunyai rumah besar, harta yang banyak dan juga dia boleh lihatlah keadaan kita. Dan yang kedua, kita dapati bahawa kita ni macam orang frah, merayu dan juga mencari pasangan. Itu merupakan target-target yang akan dicari oleh fraudster ini. Jadi mereka ini bukan saja mengetahui keadaan kita, bahkan juga melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Sudah tentu itu akan memberi peluang dan juga mereka akan mencari jalan supaya dapat berhubung kita. Yang paling besar ialah bagaimana kadang-kadang kalau kita tak cakap mengenai Facebook dengan apa ni website yang tertentu, tapi bagaimana mereka boleh mendapat nombor telefon kita? Kadang-kadang melalui message dan juga melalui WhatsApp juga mereka akan berhubung dengan kita. Jadi ini merupakan satu perbuatan yang tak baik di kalangan agensi-agensi tertentu, sama ada company-company komunikasi ataupun company lain yang menjual nombor-nombor itu. Jadi ini merupakan satu perkara yang tak baiklah, saya rasa. Ada juga dalam kalangan yang memang sememangnya mendekatkan diri dengan aplikasi-aplikasi mencari jodoh, aplikasi yang menimbulkan satu hubungan berkawan dan sebagainya hanyalah untuk berkawan sahaja pada mulanya. Itu yang semakin lama semakin menjadikan perkara ini ada sindiket yang ingin melakukan perkara-perkara seperti penipuan dalam talian dan sebagainya. Bagaimana untuk membezakan taktik licik mereka ini untuk membezakan seseorang itu hanyalah sweet talker dan seseorang itu adalah sebenarnya ada muslihat di sebalik perhubungan yang ingin dicipta? Mungkin ada perbezaan di situ. Datuk mungkin boleh jelaskan? Yang pertama, kalau
dihantar gambar terlalu handsome macam Shahrukh Khan, saya rasa itu adalah satu penipuan. Kan? Yang kedua, kita dapati bahawa mereka ini suka puji-puji kita. Dan yang ketiga, mendesak. Yang paling mustahak sekali ialah apabila perhubungan itu berlaku dalam sehari 2 hari dah jatuh hati. Itu kan. Itu di antara cara dia buatlah. Satu lagi ialah mereka ni akan mencari jalan supaya kita dapat memberi maklumat-maklumat yang detail sebagainya, supaya kadang-kadang kita kena ingat kita dah macam jatuh hati dan dia minta gambar kita, itu okey. Tapi kadang-kadang ada yang terlalu over kan. Bukan saja dia minta gambar, bahkan juga dia minta video. Video tu adalah video yang kita ambil bukan saja nampak aurat, tetapi lebih pada itu. Tapi kita ingat, apabila mereka dapat video-video ini, maka sudah satu jadi ugutan. Jadi bagi mereka, apabila kita tak bagi duit dan sebagainya, permintaan mereka ugut kita nak mendedahkan video tu. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan terlalu percaya sangat apabila kita mengadakan perhubungan, terutama sekali dalam online. Tambah-tambah lagi masa MCO kan, lagi banyak lagi penjenayah telah berlaku sesuatu dalam online. Kena habiskan masa. Sebab dalam internet ni kita dapati bahawa dia merupakan satu informasi yang banyak, tetapi kita boleh mendapat sesuatu yang baik dan sesuatu tak baik. Tapi kini kita dapati bahawa orang banyak menyalahgunakan internet ini untuk meraih keuntungan, mungkin dari segi cinta sebagainya, tapi motif mereka adalah kewangan. Itu adalah motif utama. Datuk, secara ringkasnya, sebelum kita menutup perbincangan ini, Datuk, bagaimana tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh mangsa jika dalam ketika dia sedar, selepas perhubungan itu berlaku dan sebagainya, dia sedar yang dia sebenarnya dalam target dan berlakunya penipuan dalam talian tersebut. Apakah tindakan awal yang boleh melibatkan mungkin hukuman kepada si pelaku? Dalam erti kata lain, kita ada law di Malaysia ini. Apakah yang boleh kita tuntut sebagai mangsa? Saya rasa yang pertama kita lapor kepada agensi kuasa yang pertama kan. Selain daripada itu, sebelum tu sudah tentu kita akan tutupkan kita punya perbualan dengan fraudster tu. Yang kedua, kita lapor kepada agensi kuasa. Dan yang ketiga, sudah tentu ada lagi line seperti yang disediakan oleh SKMK kan, itu. Tapi satu lagi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, di bawah Seksyen 233 lah. Tapi jika sekiranya dia siasat dan dapat bersalah, sudah tentu boleh dijatuh denda lebih kurang 7 tahun dan juga dikenakan fine lah. Sebab itu di bawah kanun kesiasaan, saya masih ingat lagi di bawah Seksyen 416 ya. Yang mana jika sekiranya kita menipu ya, dengan cara menyamar ni juga boleh disiasat oleh polis. Dan dia hukumannya saya ingat agak teruk juga, itu 7 tahun. Tapi masalah yang disiasat oleh agensi penguatkuasa ni selalunya dia hanya menutup website yang nakal itu saja. Tapi sukar untuk dikesan. Sukar untuk dikesan sebab yang pertama lambat kita lapor, yang kedua mungkin kita tidak mempunyai kepakaran. Satu lagi, kes-kes seperti ini boleh pergi kepada tipu ya, 420. Kadang-kadang dari segi penipuan ada juga kejayaan yang dilakukan oleh polis yang mana mereka dapat tangkapan. Tapi yang paling ustaz sekali ialah bagi orang yang kehilangan pasangan, selalunya yang frust dan tak ada pasangan, cari orang lokal. Sebab yang pertama, orang lokal ni kita pastikan kalau orang jahat ni dia tak mau video call, dia nak call saja. Ini adalah salah satu ciri. Kita cari orang lokal, saya rasa itu akan menyelesaikan masalah, tetapi dengan kita kena berhati-hatilah. Okey. Baik, terima kasih Datuk Akbar Sata. Ini adalah satu penjelasan yang mana mungkin boleh memberi manfaat dan juga kesedaran kepada kita semua. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Itu dia Datuk Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Bertauliah Malaysia. Kalau mungkin anda menjadi mangsa, salah satu yang pernah dikongsikan juga dalam artikel, jangan pernah
buang ataupun delete semua screenshot, segala perkongsian yang pernah dilakukan bersama dengan suspek terbabit, kerana itu boleh menjadikan satu bahan bukti. Mereka mungkin sukar untuk dikesan, tetapi bahan bukti ada untuk membantu pihak berkuat kuasa untuk menjalankan siasatan. Okey, itu dia. Kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini, ada satu perkongsian yang menarik, iaitu Most Creative Interior Designer 2020 di UK, rakyat Malaysia yang telah pun mencipta nama di sana. Segalanya seketika nanti di MSI. Antara perkongsian eksklusif di Malaysia hari ini. Perlukah penambahbaikan Akta Undang-Undang Malaysia 611, Akta Kanak-Kanak 2001 dalam melindungi generasi muda Malaysia. Hari Kanser Sedunia, kalau bukan kita, siapa lagi? Perkongsian bersama seniwati Norlia Gani. Jangan lupa saksikan semua ini hanya di MHI TV3. Nick A. Ramlee, satu nama yang tidak asing lagi dalam dunia reka hiasan dalaman. Bermula dengan sekadar hobi, kini dia telah berjaya menjadikannya sebagai kerjaya sepenuh masa sehingga ke kota London. Mendapat ijazah sarjana hiasan dalaman di Dame Mumford University, anak kelahiran Kuala Lumpur ini telah menceburkan diri dalam bidang reka hiasan lebih 3 dekad lalu. Istimewanya, Nick A. Ramlee juga pernah menjadi pereka hias dalaman untuk selebriti antarabangsa, antaranya Jennifer Lopez dan Simon Cowell. Dengan tema moden, contemporary dan mewah, dia antara individu yang telah merangkul pelbagai anugerah dalam bidang yang diceburi. Antaranya Northern Design Awards 2013, Most Creative Designer Winner serta Concept for Living Home and Garden Runner-up. Selain itu, kerana minatnya dalam bidang muzik, dia turut menghasilkan sebuah buku biografi penyanyi kesukaannya, Donna Summer. Sangat mengagumkan. Ternyata, hobi yang dimiliki mampu menjadikan dia menempa nama di luar negara. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Jadi itu perkongsian seterusnya yang kami bawakan, tapi secara maya lah kerana beliau ada di kota London yang baru saja menerima Most Creative Interior Designer 2020 Awards dari UK. Kita nak terus bertanya khabar bersama dengan Nick A. Ramlee. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello. Apa khabar, Nick? Alhamdulillah sihat. Eli sihat? Alhamdulillah. Saya rasa kita terserempak tahun lepas ya, kalau tak silap. Ataupun 2 tahun lepas. 2 tahun lepas, masa terawih. Ya, itulah dia kan. Masa tu balik cuti lah kan? Masa tu saya balik cuti. Ya. 4 bulan, 3 bulan macam tu. Jadi adakah selepas itu terus berada di sana ataupun sebelum COVID ni sempat balik lagi ke Malaysia? Sepatutnya saya balik masa puasa hari tu, tapi tiket kapal terbang dibatalkan. Jadi lepas itu sampai sekarang lah, saya tak dapat balik lagi. Ya ke? Okey, jadi kita harap Nick terus tabah di sana. Tapi dah London dah macam rumah sendiri ya di sana ya. Ada macam saya dah 30 tahun dah. Itulah dia. Okey, sebelum tu tahniah kerana menerima Most Creative Designer 2020 United Kingdom for SME News Greater London Awards 2020 by SME News Magazine ini pada 8 Januari yang lalu. Ya. Itulah. Alhamdulillah. Ya. Cerita sikit tentang anugerah ni ya. Anugerah ni sebenarnya saya tak sangka pun sebab saya menerima email email dari mereka kata mereka akan mengundi saya. Lepas saya tengok tak apalah, tak kisahlah siapalah saya ya sebab saya one man show kerja seorang. Lepas tu diorang email lagi dan kata bersetuju ke tidak. Saya kata baiklah kalau nak silakanlah buatlah research. Jadi mereka buat research. Lepas tu bila dah lama tu saya tak dengar berita apa-apa, saya ingat ke saya tak dapat apa-apa lah. Lepas tu saya terima email mengatakan saya dianugerahkan the most creative. Banyak lagi orang lain menerima anugerah masing-masing. Jadi saya kata kenapa saya dah terima ya. Lepas tu dia orang bagi tahulah saya kriteria kenapa. Sebab saya bukan sahaja suka melakukan pekerjaan hiasan dalaman, tapi saya membuat benda-benda kreatif yang lain.
seperti menulis buku, mengisi biografi, melukis lukisan. Juga saya mempunyai kolom di Amerika, dua, kolom di UK juga, dan juga saya mempunyai satu kolom di Amerika juga, online dan juga secara print magazine. Bertemu juga orang kreatif dalam dunia entertainment. Jadi saya ada temu juga Datuk Rostan Jamil, Yuna dan beberapa orang di Amerika dan juga di United Kingdom. Jadi dari segi situlah dia orang kata saya layaklah menerima anugerah ini. Tapi saya berterima kasih je lah. Tapi selayaknya lah menerima, sebab kalau kita tengok apa yang telah Nick lakukan ini dan selain daripada kepakaran dan juga bercampur dengan minat ini, ada juga produk yang dilakukan ataupun dihasilkan, penulisan buku dan sebagainya. Kabarnya ada buku baru nak keluar tahun ini? Buku baru akan keluar tahun ini. Saya akan keluarkan pada bulan Jun. Pada tarikh lahir arwah mak saya, buku hiasan dalaman, sebab saya buat tribute untuk beliau. Jadi saya, insya-Allah saya balik Malaysia Jun nanti. Lepas saya dapat cocokan vaksin. Baik, insya-Allah. Dan saya difahamkan inilah dengan keadaan lockdown ini kan di Malaysia dengan cabarannya sendiri. Sebagai interior designer di UK, pastinya ada cabaran tertentu, tidak boleh membuat site visit dan sebagainya. Dan saya difahamkan kalau nak pergi tengok tempat itu kena kosong. Macam tu ya, Nick? Ya, itu yang saya katakan dalam email saya, automatic reply. Setiap yang email kepada saya akan mengantarkan itu. Ataupun saya juga melakukan e-design. E-design adalah online design, ya. Jadi saya melakukan lukisan ataupun apa-apa sahaja yang perlu dilakukan secara online. Saya akan hantar email, chat ataupun PDF file untuk pelanggan-pelanggan saya. Jadi agak sukar waktu ini untuk orang-orang yang kreatif dari segi segala-galanya. Tapi banyak cara yang kita harus lakukan. Bagi saya, banyak orang juga menanya nasihat bagaimana nak kerja di rumah. Untuk saya dah biasa. Jadi saya kata buat kerja di rumah macam kita kerja di office. Pakai pakaian kita bekerja. Bila saya kerja pun saya pakai pakaian bekerja. Nampak cantik dan segar. Lepas tu saya nasihatkan orang juga yang mana bekerja di rumah itu, kalau ada tingkap pemandangan yang indah, kita ambil meja, kita letak depan tingkap. Jadi bila kita bekerja, kita boleh tengok awan ciptaan Allah. Jadi kita dapat ilham dan inspirasi dari situ. Ini tips yang sangat menarik, terutamanya dalam kalangan kita yang bekerja di rumah. Jadi sebagai perikadalaman yang bekerja dan menghadap klien dan sebagainya secara maya ni, setting di belakang tu penting juga. So, saya tengok tadi, cantik background dia. Inilah sudut saya kerja kadang-kadang, ya. Tapi kadang-kadang saya tolak meja saya ke depan pintu balkoni saya. Adakan kepelbagaian ya. Okey, Nick, akhir sekali saya rasa Nick yang paling layak untuk bercakap tentang perkara ini, sebab disebabkan lockdown ini, MCO, PKP dan sebagainya, ramai yang terpaksa mencuburi bidang baru. Dan bagaimana Nick, terutamanya orang seperti Nick yang bekerja di luar negara ni, menjadikan pengalaman meyakinkan bakal pelanggan itu dengan apa yang Nick boleh lakukan. Ya, sama ada di luar negara ataupun di Malaysia sendiri, kita nak mulakan bisnes yang baru, pekerjaan yang baru, tapi nak buy the confidence from the people, itu adalah satu yang sangat mencabar. Boleh dikongsikan sikit tipsnya? Ya, confidence itu adalah datang pada diri kita sendiri, ya. Dari pengalaman kita sendiri, dari kita bersekolah, masuk universiti ataupun college, dan kita bekerja. Dari pergaulan kita dengan orang ramai, pekerja-pekerja bersama kita, dan juga pengalaman kita pahit dan manis. Itulah confidence yang kita ada. Kita jangan bercakap besar hati ataupun lupa daratan, ya. Kita kena ingat asal usul kita. Bagi saya, seorang Malaysia yang duduk di United Kingdom, saya tetap ingat asal usul saya. Sebab kita adalah ambassador. Ambassador kepada diri kita sendiri, keluarga kita, negara kita, dan juga kepada Allah. Jadi banyak orang kata, oh, you Islam ke? Ya, saya Islam. Jadi kita kena tunjukkan cara-cara confidence kita itu. Yang penting kita kena ikhlas. Kita kena genuine, ya. Kita jangan cakap besar ataupun cuba menipu. Kalau kita tidak boleh melakukan sesuatu, jangan kita buat. Yang pentingnya kalau dunia kreatif, ya, jangan kita meniru apa yang kita lihat dalam surat khabar ke, majalah ke, ataupun rekaan-rekaan profesional interior designer yang lain. Kita harus ada ketulinan kita sendiri.
Sebab bila kita merekakan sesuatu, kita tidak mahu orang lain tengok di rumah pelanggan kita kata, oh saya sudah lihat cara design ini di rumah orang lain. Jadi kita kena ambil konten kita itu untuk ditujukan kepada pelanggan-pelanggan kita. Bagi kita yang ingin membuat bisnes lain, cara-cara lain, buat research. Research apa yang kita perlu buat, tengok market value, adakah barang-barang yang kita hendak buat, jual ataupun menceburi bisnes lain itu, orang memerlukannya waktu sekarang. Waktu lockdown ini banyak orang nak buat masak. Jadi nak buat masak, kita buat masak yang sedap-sedap. Jangan ala-ala nak membuat duit sahaja. Sebab orang akan tahu sebab Allah itu maha besar. Kita kena buat dengan keikhlasan hati kita. Kalau tidak, kita jatuhkan hati. Betul. Ketulusan, keikhlasan dan rendah diri itu formula yang sangat penting itu. Itu juga sebahagian dari pakej keyakinan sebenarnya kan, Nik ya? Betul. Telah dibincangkan tadi dalam alam maya Instagram ke Facebook. Kita jangan suka menunjuk yang kita ni pergi holiday banyak-banyak ke, makan di tempat mewah ke. Kita hanya kena low profile. Kita low profile tapi berita gembira kita tunjukkan nanti. Sepertinya award saya terima tadi sebenarnya saya tak tunjuk pun lagi dalam media sosial. Hanya saya letak dalam story sahaja. Sebab saya tak nak nanti orang kata Nik ni besar hati ke, tak nak terasa riak. Jadi tapi nanti saya tunjuklah. Sebab saya pun terperanjat juga bila TV3 kata dia nak cakap pasal anugerah ini. Sebab saya tak tahu TV3 dapat tahu. Terima kasihlah. Itulah dia. Nasihat yang sangat baik untuk diguna pakai oleh kita terutama yang terkesan dengan pandemik ini. Nik, selamat berjaya. Kita doakan sihat-sihat di sana, jaga diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nik Iramli bersama dengan kita. Sebenarnya banyak perkara kita boleh belajar daripada Nik ni. Sebenarnya bukan hanya minat yang boleh dijadikan kerjaya, tetapi juga cara untuk kita memasarkan diri kita. Jadi sebagai anak ataupun anak Malaysia, orang Timur ini, itu antara perkara yang menarik perhatian orang di sana. Rendah diri dan juga ketulusan hati dalam melaksanakan tugas. Ini antara selling point yang boleh menambat hati mereka di sana. Jadi boleh diguna pakai formula ini untuk di sini juga. Jangan terlalu membesar-besarkan diri dan sebagainya. Okey, itu antara perkongsiannya. Selepas ini kita nak kembali di Malaysia hari ini dengan seorang artis yang dah lama. Ini zaman saya belajar dahulu. Bila sebut Teacher's Pet, anda tahulah lagu Warisan Wanita Terakhir. Beliau akan bersama kita seketika nanti. Harapan dulu
Okey, itu dia pastinya memanggil kembali memori lama dengan warisan wanita terakhir, Maman. Ya. Dah lahir belum masa tu? Belum. Belum lahir lagi ya? Belum Ya, lagi. betul. 1995 dah, 3 tahun. Oh, masih berhingus lah. Tapi bukan masa lagu itu tercipta, masa penubuhan Teacher's Pet. Okey. Pada tahun 1995 masa tu dah lahirlah 3 tahun. Tapi kami ni membesar kan 90s baby ni membesar dengan mendengar lagu Maman lah. Dan lagu yang paling menjadi pilihan adalah Warisan Wanita Terakhir. Wanita-wanita akan cair bila dengar lelaki main gitar. Sebab itulah saya belajar gitar lagu tu. Oh, ya ke? Antara lagu terawal kalau nak belajar gitar, Warisan Wanita Terakhir. Oh, chord dia. Dengarkan sikit. 1, 2, 3. Gitar tidak ada. Okey, memang lama tak ada khabar sebab memang dah pun berpusatlah kiranya di Singapura. Jadi jarang-jarang datang ke Malaysia. Jadi kita akan cuba untuk dapatkan Maman untuk berkongsi pengalaman terkini sebab ramai sangat peminat ya. Zaman tu memang orang kirim surat pastinya hantar kad raya. Pernah hantar kad raya untuk Maman? Oh, tak pernah lah Kecil lagi kad macam raya. tu. 3 tahun. Tapi dapat kad raya dengan dituliskan lirik lagu Wanita Warisan Terakhir tu adalah. Dapat? Oh. Sebab tu lagu ni betul-betul memberi, dia baik surat dia akan gunakan lirik tu. Baik nak pick up line gunakan lirik tu kan. Okey, kita terus sahaja menghubungi tuan punya badan. Kita nak tahu bagaimana keadaan beliau di sana. Assalamualaikum Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Apa khabar semua di sana? Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Singapura. pagi. Ini kali pertama kita selamat pagi Singapura. Wah, semakin segak nampaknya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, kekal stylo ya. Itulah dia. Alhamdulillah. Semua bukan kita punya kan, Allah yang bagi. Betul. Macam mana terkini ataupun situasi anda di Singapura dengan karier dan sebagainya, mungkin dapat ceritakan kepada peminat, silakan. Dalam masa COVID ni, saya sebenarnya sedang sibuk dengan my latest venture untuk gabungkan muzik dengan teknologi. Oh, okey. Dari dulu pun my ambition is untuk menghasilkan lagu di rumah yang ada quality as perfect macam dalam studio. Even I do my own filming for my own music video now. Okay. Saya menggunakan gadget-gadget baru dan juga handphone iOS dan Android beserta apps yang free dan juga yang berbayar. Saya dah jumpa cara-cara dia. Wow. Kalau nak ke FB saya, nak ke laman saya, boleh ke laman IG saya, Maman Teacher's Pet fanpage. Atau ke Maman ke IG saya Maman X fanpage, sorry. Ke FB saya adalah Maman Teacher's Pet fanpage. Untuk mendengar atau melihat pre-production yang saya buat kerana sekali eksperimen saya letak di situ. Oh, maknanya pre-production semua pun dikongsikan juga ya? Saya kongsi pre-production dulu sebab yang betul nanti kena ada proper punya release. So yang ada tu semua pre-production saya buat sendiri semua di rumah dan all that lah. Dan nak dikongsikan juga pada tahun 2019 HP Malaysia, syarikat teknologi gergasi reach out pada saya untuk collaborate for a CSR project di UniKL Kuala Lumpur. Dan untuk tahun ni pula pihak saya masih berbincang dengan satu lagi teknologi giant international untuk gabungan muzik dan teknologi. Dan as of today, saya dah complete rakam 20 lagu dalam masa COVID ni untuk production komersial. Wow. Ada berbagai genre di situ. Saya juga bekerjasama dengan international expert di mana mereka datang daripada Indonesia, Middle East, Europe dengan North Asia. Itu yang boleh saya kongsikan sementara saya satu perkembangan yang begitu memberi impak yang lain berbeza. Betul. Sebab 20 lagu disiapkan dalam masa PKP ni mungkin melanda kita dalam setahun lebih lah, setahun lah. Kan officially-nya setahun. Itu satu dalam keadaan lockdown ni hanyalah di rumah saja. Ramai orang tak ada projek. Mamat kalau kita senarai ni penuh satu muka surat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah bagi saya masa kita terconfine tu lagi banyak kita boleh cari sebab kita ada bahan teknologi. Saya selalu play around with teknologi. Lagi-lagi kita ada wifi yang kuat sekarang dan banyak lagi kalau kat handphone kita boleh gunakan macam-macam. Itu yang saya gunakan masa tu untuk bergarang lagu dengan saya pun tak terpercaya yang ilham tu datang macam tu.
So ilham ni semua Allah yang bagi. Sepenuhnya lah saya manfaatkan. Ini macam mana adalah Maman boleh kongsikan sikit tak macam mana zaman gemilang tahun 90-an tu? Sebab betul lagu tu meledak, popular kan. Nama Maman pun jadi sebutan. Macam mana merasai imbasan kembali zaman emas tu? Yeah. Saya rasa kita Teacher's Pet release pada lagu Warisan kita release pada tahun 1992. Ketika tu kita pun baru melangkah ke Malaysia dan sambutannya agak menggalakkan, sangatlah menggalakkan di mana corong-corong radio setiap satu Malaysia mainkan lagu tersebut. Lepas tu saya dan band saya dapat jelajah setiap negeri di mana-mana di Sabah, Sarawak untuk promosikan lagu tu. Kita ada konsert kecil dulu, kita suruh basking dulu, pasang naik van pergi promo, buka van tu dengan baru bangun tidur dalam van terus jam, things like that. It's very fun. In a way, it taught us how to be independent kat mana pun kita perform. Dan juga yang paling penting ketika tu saya rasa yang paling best sekali masa kita dapat sponsor untuk travel satu Malaysia daripada syarikat produk lah Lee Cooper. Lee Cooper. Jadi di bas-bas dulu 6 bulan muka saya tertayang-tayang walaupun tak naik bas tu tapi nampak muka kita kat situ. Itulah kenangan manis dia. Dan itulah saya nak berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah menyokong Teacher's Pet dan saya dari dulu lagi. Berapa lama ianya kekal di corong radio dan juga di carta, kalau mungkin boleh kongsikan, masih ingat lagi lagu Warisan ini? Saya difahamkan juga hingga sekarang ada radio yang main lagi lagu ni, tapi lah kita tak banyak station lagi. Tapi saya rasa alhamdulillah di Singapura pun ada, di Malaysia pun ada radio-radio yang masih memutarkan lagu tersebut. Dengan itu pun saya banyak lagi lagu-lagu selain daripada Warisan Wanita Terakhir. Ada lagu yang bakalan anda dengar nanti pun adalah sebuah lagu yang saya rasa orang kenal juga. Lagu diberi nama Kasih Kebenjang Wajahmu dengan Nafas Baru kan. Saya rasa banyak lagi lagu yang telah dikeluarkan dulu. Tapi tarikannya dan banyak tentang lagi yang akan datang ni. Vokal Maman tu sendiri unik pada masa itulah, pada era tu. Persembahan vokal tu sangat luar biasa walaupun lagunya ringkas tapi berkesan. Sebab tu rasa macam kalau tak sah kita nak dengarkan. Boleh tak Maman nyanyikan sikit live? Belanja live lagu. Ini kira macam interview ni tak sah kalau tak ada lagu edisi ni. 2021. Ya betul. Live and exclusive. Boleh kan sikit pun tak apa, sikit je. Sikit je lah. Bila kita dalam malam berpisah, namun aku tetap bersamamu. Ku rasa bagai satu sentuhan dalam mimpi, ku terpandang wajahmu. Dalam dirimu penuh kelembutan, semakin hari namun semakin rindu. Wah. Roh tu ada lagi tu. Roh tu selepas 30 tahun. Terima kasih. Wow, terubat sedikit rindu. Kalau dulu saya rasa apa yang mengagumkan, kita kena nyanyi lagu tu tinggi. Kerana masa rock tu semua lagu tinggi-tinggi. Ya betul. Sekarang saya rasa perubahan zaman ni dia dah semua orang boleh nyanyi macam biasa. Taklah susah sangat nak menyanyi kan. Betul. Maman, kita doakan yang terbaik. Kita harap projek-projek meletup-letup selepas ini dan kita nantikan lagu-lagu baru daripada anda. Alhamdulillah, insya-Allah terdekat ni saya akan release beberapa lagu-lagu baru di Malaysia. Pastinya kita akan nanti. Jaga diri Maman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Okey, itu dia dari Singapura. Lagi yang berusia lebih 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun lah, betul lah. 29 lah to be exact. Kan. Tapi hari ini kita ada dua tetamu yang memberikan inspirasi dan positif dalam kehidupan. Maman dan juga Nick A. Ramlee tadi kan. Betul. Walaupun berpengalaman dalam bidang masing-masing, ada nampak rendah diri di situ dan masih lagi ingin berusaha untuk terus memajukan diri. Yang dapat sebiari pada mereka kekal produktif tanpa mengira usia. Ya betul. Kekal produktif. Tanpa mengira usia. Ya. Okey, tak adalah. Saya gurau. Okey, esok kita menarik di MHI Penderaan kesan psikologi. Apakah yang akan memberikan kesan dalam jangka masa panjang apabila mereka meningkat dewasa ni? Kan? Ini adalah satu isu yang sedang hangat diperkatakan. Teruskan bersama dengan kami esok untuk mengetahui, untuk memperhalusi apakah sebenarnya kesan psikologi untuk penderaan ini dalam kalangan kita, kanak-kanak dan juga meningkat dewasa.
Okey. Jadi terima kasih juga kepada anda. Jangan lupa ikuti kami di Instagram MHI TV3, FB kami MHI TV3 kerana banyak yang akan dikongsikan behind the scene, promo untuk minggu-minggu seterusnya dan banyak lagi perkongsian yang menarik di Malaysia hari ini. Jangan lupa esok kekal muda, kekal aktif, kekal produktif. Kekal produktif tanpa mengira usia. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.